Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 5 2021. Kita masih teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk kedaulatan. Pada video-video sebelum ini, video pertama cikgu dah kongsi tentang definisi kedaulatan, pandangan tokoh berkaitan dengan kedaulatan, dan kita sambung video yang kedua itu berkaitan dengan ciri-ciri kedaulatan. Baik. Pada hari ini kita nak teruskan kepada kelas kita yang ketiga, iaitu berkaitan dengan kepentingan. Gede-gede pula ya. Kepentingan kedaulatan. Kepentingan kita nak wujud. Mengapa? Kepentingan ni maksudnya ialah mengapa. Mengapa kita nak wujudkan negara berdaulat? Mesti ada sebab. Baik. Mesti ada sebab, mesti ada tujuan, dan pelajar tengok. Awal-awal ni dia dah ada jawapan. Kalau dia soal, di mana pelajar nak ambil jawapan? Sudah tentu kita ambil jawapan di sini. Ini. Dalam jawapan ini kita ambil. Kita nampak. Kalau kita boleh besarkan sikit. Kita besarkan sikit. Kita besar daripada awal. Pelajar nampak. Tajuknya ialah berkaitan dengan kedaulatan. Untuk mewujudkan apa? Apa yang kita nak? Okey. Kita tengok anak-anak. Kalau mungkin soalan kalau dia kata mengapa, mungkin kita boleh bagi fakta saja kot. Tapi di sini, kalau kita tengok, cikgu letak dengan warna hijau. Yang pertama ini, kita nak pastikan bila kita dah ada negara yang berdaulat, kita dapat melaksanakan keberkesanan pentadbiran. Ini ialah F1. Pentadbiran kita berkesan. Kenapa kita katakan berkesan? Huraiannya ialah, ini kena faham ni. Kenapa kita nak berkesan? Huraiannya ialah, kita dapat menjalankan urusan apa yang kita buat ni tanpa tangan pihak luar. Tak boleh. Kalau kita buat hari ni, pihak luar pun tak boleh nak tegur kita. Itu negara kita. Siapa yang buat? Ini. Melalui jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan. Contohnya COVID. Pelaksanaan negara kita mungkin tak sama dengan negara jiran ataupun negara-negara lain. Itu orang lain tak boleh nak campur. Ini kita nampak. Itu satu. Ini kita nampak yang pertama. Ini boleh kita katakan huraian 1A. Siapa yang buat? Huraian 1B. Baik. Yang kedua kita nampak ialah di sini. Cikgu letak warna koko. Kita nampak pengagihan kuasa di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Persekutuan ni macam Putrajaya, negeri macam negeri Perak, Kedah dan sebagainya. Jadi kita nampak di sini dengan adanya pengagihan kuasa ini huraian 1C. Dia lebih kukuh lah. Bermaksud kita dah bahagi-bahagikan apa tugas kerajaan pusat, apa tugas kerajaan negeri. Dan kita kena tengok semua yang kita buat ni dia ada satu benda. Yang semua kenapa kita akur? Sebab kita ada peruntukan undang-undang. Kita dah belajar undang sebelum ni kan. Cuba tengok dalam 1.2 ciri-ciri dia. Kita tengok ada moral rakyat. Ni nampak. Mempunyai perundangan. Di situ. Di sini diulang balik. Ini sistem jemaah menteri ni. Yang dipengerusikan oleh mantan Perdana Menteri kita pada waktu itu. Sampai hari ini masih ada. Okey. Kenapa kita nak negara kita berdaulat? Walaupun soalan ni macam kebat juga. Kita boleh bagi pandangan yang berbeza. Ini mungkin dari segi pentadbiran, dari segi politik. Dari segi ekonomi, kita nak ekonomi kita makmur. Ini F2. Kita nak makmur. Apa maksud makmur?
Makmur ni ialah kita dapat memastikan bahawa ekonomi kita ni semakin lama semakin maju. Ini kita nampak ni. Untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Nanti kita belajar di EB, macam mana di EB, DPN dan sebagainya. Itu sebab kita ada lagi pembangunan ekonomi. Contohnya, tak mana lain. Pembangunan ekonomi kita ni dirancang dalam bidang pertanian, kita ada Felda, perindustrian, kita ada FTZ, Free Trade Zone, perdagangan dan sebagainya. Ini semua melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Ini yang cikgu sebut, pelajar kena bacalah sikit berkaitan dengan DEB, DPN, dasar-dasar ekonomi yang terkini. Ini kita nak tengok. Ekonomi kita semakin lama semakin maju. Dulu kita berasaskan negara pertanian. Dulu kita pertanian. Lepas itu kita pergi kepada perindustrian. Itu kita nampak. Dasar kita ada dulu, kita ada DEB, dasar ekonomi baru. Kita ada DPN. Jangan kepening kepala anak-anak. Benda ni sekadar kita tahu dulu awal peringkat ini, nanti dia akan dikukuhkan lagi dengan bab-bab lain. DEB nanti kita akan belajar dalam bab 5, 6, 7 sampai habis nanti. Tengok gambar ini. Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri kita juga, iaitu bapa kepada mantan Perdana Menteri kita juga, Datuk Seri Najib, Tun Abdul Razak Hussein, yang memantau program luar bandar. Sebab pada peringkat awal ni kita nak memajukan kawasan luar bandar. Tengok, bagusnya Perdana Menteri kita masuk kawasan Bendang. Baik, yang ketiga, kita dah ada politik pentadbiran, kita dah ada ekonomi, kita ada sosial. Sosial ni ialah kehidupan. Kita nak pastikan apa? Generasi kita ni, kalau kita dapat melaksanakan dasar sosial untuk kesejahteraan rakyat, dengan harapan rakyat ini dia dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. Dalam bidang apa? Ini contoh. Kita bagi huraian, kita bagi contoh. Macam-macam lah. Bahasa, budaya, sukan, dan paling penting, sama macam kita pegang pada 1.1. Satu perkara yang kita tak boleh nak buang dalam negara kita yang terdiri daripada masyarakat majmuk ialah rukun negara. Kenapa? Pelajar tengok key di sini tu. Dia dapat mewujudkan perasaan muhibbah dan semangat perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Senang cerita, kita dah pergi tadi apa? Kita dah pergi kepada politik. Lari situ pula. Kita dah pergi kepada politik. Kita buang situ. Okey. Kita dah pergi kepada politik. Politik tadi kita belajar tentang pentadbiran. Kita belajar sikit tentang jemaah menteri. Kita dah belajar tentang ekonomi. Kita dah belajar ekonomi pula rancangan pembangunan ekonomi. Next, kita dah belajar tentang kedaulatan ni dari segi sosial. Nampak? Politik, ekonomi, sosial. Okey, yang keempat. Ini. Yang penting sebelum kita nampak, kita nak tutup. Yang keempat ni. Bila kita berdaulat, kita mengekalkan kemerdekaan, kita boleh memastikan bahawa kita dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan negara luar. Kita tak pernah bermusuh dengan negara luar. Negara luar yang banyak musuh dengan kita. Macam mana kita nak buat? Itu sebab kita ada penggubalan dasar-dasar luar. Setiap Perdana Menteri kita ni dia menggubal dasar mengikut keperluan semasa. Mungkin zaman Tunku Abdul Rahman kita berbaik-baik dengan negara barat. Lepas itu kita buat dasar berkecuali. Zaman Tun Abdul Razak misalnya. Zaman Mahathir kita buat dasar pandang ke timur. Nampak? Tujuannya semua ini pelajar, kita buat hubungan diplomatik,
dengan persahabatan, kita buat perjanjian kerjasama untuk apa? Kita nak memastikan negara kita ni diiktiraf oleh negara luar setaraf dengan negara lain. Ayat ini janganlah kita pegang sangat. Pelajar boleh buat ayat dengan sendiri. Kecemerlangan ni maksudnya negara luar menghormati kita, kita juga menghormati negara luar. Barulah kita dapat apa? Inilah kita dapat kesannya, inferennya. Banyaklah faedah yang kita dapat, kan? Faedah-faedah kelebihan dalam mempertahankan negara. Ini tengok gambar ini. Tun Razak, kita jumpa Tun Mahathir, sekarang Tun Hussein On. Dia mengukuhkan hubungan diplomatik dengan negara Mesir. Negara Mesir, ya. Okey, kita nampak. Ini kepentingan ni dia, kemungkinan jawapan ini adalah munasabah. Saat pelajar boleh bagi jawapan yang pelbagai lah. Nanti peta pemikiran ni kita belajar tu kan. Peta pemikiran, bubble map, peta IT, macam-macam kita boleh buat. Jadi kita nampak kesimpulannya. Tujuan apa kita nak mengekalkan? Apa kepentingannya? Untuk inilah. Untuk memastikan sejahtera dan kemakmuran rakyat kita. Kalau soalan tanya, rasionalkan, mengapa? Kepentingan kedaulatan menentukan bentuk sistem pentadbiran. Kita kena buat rasionalisasi. Macam mana kita nak bentuk sistem pentadbiran kita dalam, kita belajar dalam 1.1, raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Jadi di sini ada 4 saja anak-anak yang berkaitan dengan ini. Jadi cikgu nampak benda ini pelajar boleh faham. Kita dah belajar tentang maksud dalam 1.1. Kita dah belajar pandangan tokoh, ciri kedaulatan. Hari ini kita belajar tentang kepentingan mewujud negara yang berdaulat. Okey, cukup sikit saja kita belajar. Anak-anak dapat menguasai sejarah, terus belajar dan belajar untuk memastikan bahawa kita sentiasa mendapat ilmu baru dari masa ke semasa. Baik, terima kasih.